Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. SPRM buka siasatan atas kerugian pelaburan Khazanah Nasional Berhad dan PNB melibatkan perniagaan fashion dalam talian tempatan. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM, siasatan itu penting kerana membabitkan penggunaan dana awam. Siasatan menyeluruh berkait isu kepentingan awam ini akan dijalankan secara adil dan profesional. Dalam berita itu, Khazanah Nasional Berhad diarah melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan bernilai 43.9 juta ringgit terbabit. Perdana Menteri turut mengarahkan Jabatan Audit Negara melakukan pengauditan terhadap 2,000 GLC bagi mewujudkan sistem takbir urus lebih baik. Ketika berucap pada sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Perangkaan DOSM, Perdana Menteri mahu keterisan subsidi yang disalur kepada rakyat segera ditangani menerusi bantuan maklumat dan data tepat DOSM. Isu itu perlu diselesaikan agar peruntukan subsidi tidak bertambah. Dan menjelang kepengerusian ASEAN 2025, Ketua Perangkawan menyatakan kesediaan DOSM untuk menjadi rujukan khusus dalam pengumpulan data bagi negara serantau. Ini berdasarkan kredibiliti DOSM yang sering dikunjungi negara pelbagai benua selain anggota DOSM kerap dijadikan pakar rujukan. Siasatan mula dijalankan polis berkait kes buli pegawai kadet di UPNM. Ketua Polis Negara menyatakan kertas siasatan dibuka selepas laporan polis dibuat mangsa berusia 22 tahun baru-baru ini. Siasatan dilakukan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kejadian dipercayai berlaku 22 Oktober lalu di Asrama Universiti menyebabkan mangsa alami kelecuran. Di Gelugur Pulau Pinang, 3 individu tempatan dicekup dipercayai terlibat aktiviti edar dadah di parkir kenderaan. Ganja lebih 25 kg dirampas. Suspek mempunyai rekod lampau kesalahan dadah dan jenayah direman 7 hari. Di Segamat Johor, 6 individu ditahan dipercayai terlibat kejadian bunuh seorang lelaki di Taman Sejati. Siasatan awal, polis mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara suspek dengan si mati yang membuat bising di hadapan rumahnya. Mangsa maut disebabkan tetakan parang oleh suspek yang mempunyai 7 rekod jenayah. Gara-gara mercun, sebuah rumah di Taman Puteri Kulai hangus. Mangsa rugi RM510,000. 2 individu termasuk seorang warga asing diperkas dipercayai melakukan khianat menggunakan mercun hingga menyebabkan kebakaran. Ketua Polis Daerah Kulai berkata suspek direman hingga Rabu depan. Susulan 8 pemancing tempatan dilaporkan hilang di Laut Paloh Kuching. Operasi pencarian diperluas 23 batu nautika meliputi Tanjung Sipang hingga ke kawasan Paloh. Menurut Pengarah Maritim Sarawak, operasi melibatkan aset laut dan udara. Setakat ini tiada sebarang petunjuk mengenai lokasi terakhir bot berkenaan berada. Di Kulim Kedah, seorang wanita dikuatiri lemas dihanyutkan kepala air ketika mandi manda bersama keluarganya di Taman Ekorimba Sungai Sedim. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pencarian di permukaan sekitar kawasan Sungai Giat dilakukan anggota Balai Bomber dan Penyelamat Kulim. Jabatan Imigresen Komited tangani sindiket bawa masuk warga asing menggunakan modus operandi mengatur kaunter di KLIA. Menurut Ketua Pengarahnya, tiada kompromi terhadap anggota dan pegawainya yang berbuat demikian. Tindakan tegas turut diambil termasuk menukarkan mereka ke bahagian lain. Kerjasama penuh diberi kepada SPRM untuk siasatan. Maklumat tragedi tanah runtuh di Batangkali yang meragut 31 nyawa 2 tahun lalu tidak diselindung. Jelas Menteri Besar Selangor laporan insiden itu bukan dibuat kerajaan negeri. Sebaliknya oleh JKR serta badan autoriti lain berdasarkan penelitian dan kajian pakar. Terdahulu 23 mangsa dan waris menyaman kerajaan negeri serta 6 agensi lain kerana didakwa gagal menunaikan tanggungjawab serta cuai. Susulan lonjakan kes demam denggi di Johor, penduduk yang menetap di lokasi tumpuan kes denggi disaran mengambil vaksin di klinik swasta. Itu antara syur mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Perangi Denggi Negeri yang akan bersidang Khamis ini. Menurut Esko, kes demam denggi meningkat 36.1% pada ME43 berbanding tempoh sama tahun lalu.
Program advokasi pelindungan kanak-kanak Kasih akan terus digerakkan di seluruh negara sebagai usaha perangi kesalahan seksual dalam kalangan golongan bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata program tersebut dianjurkan di 327 sekolah tahun ini. Ia disasar diadakan di 300 sekolah lagi. Berdasarkan statistik, jumlah kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak meningkat 26.5%. Cadangan pelaksanaan koperasi bagi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil dipersetujui kerajaan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mahu ia digabungkan dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad bagi mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Dalam pada itu, penyediaan ruang perniagaan bersih serta selesa membabitkan penjaja dan peniaga kecil perlu diberi tumpuan. Sementara itu, hampir 30,000 pengunjung hadir ke Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan di PICCA Butterworth Arena. 20 usahawan turut menerima anugerah kecemerlangan penjaja dan peniaga kecil. Pengiktirafan ini atas kejayaan meningkatkan perniagaan hingga mencapai nilai jualan lebih RM300,000 setahun. Di Patani, Thailand, Festival Maroi buka peluang kepada usahawan bimbingan farma pasarkan produk berasaskan harum manis. 4 usahawan promosikan produk hiliran harum manis selaras tahun Award Pelis 2024-2025. Inisiatif ini meningkatkan kesedaran pengguna mengenai produk agro makanan jenama Malaysia keluaran PKS. 4 pusat pemindahan sementara PPS banjir di Hulu Besut sedang dinaik taraf untuk dijadikan PPS kekal ketika musim tengkujuh. Pemindahan yang melibatkan PPS Kampung Pancur, Cawangan, Keruak dan Batu 13. Kata Seusaha Permendaan Kementerian Kewangan berkata setiap PPS itu mampu memberi perlindungan kepada 60 keluarga pada satu masa. Dalam pada itu, fasa peralihan monsun timur laut berkemungkinan akan mengurangkan pendaratan ikan. Justru langkah proaktif terus diperluas Jabatan Perikanan untuk pastikan bekalan ikan stabil. Antaranya pergiat aktiviti aquakultur melibatkan 21,000 penternak. Ini pula usaha meningkatkan stok perikanan darat. 40,000 benih ikan baung dan lampam sungai dilepaskan di perairan Sungai Kampung Kuala Payas Gamat. Nelayan darat setempat boleh memperoleh hasilnya dalam 6 bulan akan datang sekaligus menjana pendapatan. Setakat bulan lalu, lebih 1 juta ekor benih ikan air tawar dilepaskan ke perairan sungai di Johor. Radio Langkawi FM meraihkan ulang tahun ke-31 bersama-sama lebih 1,000 pengunjung di Padang Mat Sirat. Berkonsepkan Nostalgia 93, pengunjung dan pendengar dibawa mengimbau tahun 1993 ketika Radio 3 Langkawi mula diperkenal pada 1 November. Penukaran nama kepada Langkawi FM bermula pada tahun 2005. Program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani mampu merapatkan jurang sosioekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Impaknya boleh dilihat jika pemimpin dapat mengenal pasti isu dan keperluan komuniti setempat. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan berkata pentingnya peranan pemimpin sebagai suri teladan. Kadar gaji permulaan terendah bagi jawatan ditawarkan di laman sesawang SPA akan dikemas kini pada 1 Disember ini. Menurut menerusinya, ia selaras tarikh mula penguatkuasaan SSPA yang menetapkan gaji permulaan terendah ditingkatkan kepada RM1,500. Permohonan bagi jawatan kosong dalam perkhidmatan awam meningkat kepada kira-kira 1.14 juta, menunjukkan ramai semakin berminat sebagai penjawat awam. Isu pemilikan strata antara perkara yang akan diberi perhatian dalam pembentangan belanjawan Selangor 2025. Menteri Besar berkata terdapat 138,000 unit rumah strata di negeri itu mengalami masalah pemilikan sekaligus memberi kesan kepada nilai aset dan hartanah. Pasukan petugas akan dibentuk bagi membantu penyelesaian isu tanah, kelulusan PBT serta perundangan. Artifak yang dipamerkan di Muzium Arkeologi Lembah Bujang membuktikan Kedah Tua menjadi pusat pertemuan pelbagai bangsa, budaya dan amalan kepercayaan. Malah wujud hubungan dagangan yang erat antara Kedah Tua dan tamadun lain. Timbalan Menteri Perpaduan Negara berkata kehebatan tamadun itu tidak hanya terselah pada tinggalan sejarah tetapi juga pada nilai yang diwarisi generasi masa kini.
Isu perubahan iklim dan kenaikan paras air laut yang mengancam negara-negara pulau antara topik utama persidangan Ketua-Ketua Negara Kerajaan Commonwealth ke-27 COGM 2024 di Apia, Samoa. Menteri Luar berkata ia memandangkan usaha menangani perubahan iklim memerlukan teknologi dan pembiayaan yang besar serta sokongan negara maju. Sehubungan itu, semua negara bersetuju untuk mengatasi pemanasan global. Kerajaan komited untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memajukan kawasan luar bandar seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mazahid Hamidi berkata kerjasama itu penting demi memastikan pembangunan seimbang merentasi wilayah dan negeri. Selain membantu keselarasan pembangunan termasuk memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Sementara itu, tanaman halia berpotensi dijadikan produk penjana pendapatan tinggi kepada penduduk di luar bandar. Datuk Seri Dr. Mazahid berkata hasil runtingan dengan sebuah syarikat multinasional 10 kontena halia perlu dibekalkan setiap bulan. Tanaman itu mendapat permintaan tinggi dari China, Eropah dan Amerika Syarikat bagi penghasilan ramuan pembuatan produk kosmetik serta farmasutikal. Dalam perkembangan berkaitan Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW bulanan isi rumah mencatatkan nilai RM4,729 pada 2023. Ini dengan purata saiz isi rumah seramai 3.8 orang. Lozam maklumkan PAKW di kawasan bandar lebih tinggi berbanding luar bandar dengan nilai masing-masing RM5,040 dan RM3,631. Selangor mencatatkan nilai PAKW tertinggi iaitu RM5,854 melebihi paras nasional RM4,729. Penguasaan teknologi AI dan digitalisasi perlu seiring dengan penekanan nilai manusiawi, akhlak serta agama. Perdana Menteri berkata perkara itu perlu dititikberatkan dalam sistem pendidikan negara agar dapat membina barisan kepimpinan muda yang mampu mewakili rakyat, menegakkan kebenaran dan keadilan sekaligus memainkan peranan yang signifikan sebagai aset pembangunan negara pada masa depan. Pasukan pakar TVET di tubuh Malaysia China Institute MCI bagi manfaatkan kepakaran dan pengalaman profesional Malaysia China. Usaha ini memudahkan pertukaran pengetahuan dan pembinaan kapasiti dalam TVET. Platform ini turut meneroka laluan baru bagi kerjasama antarabangsa TVET melalui bengkel kerjasama, program latihan dan projek penyelidikan bersama. Pemilihan U-Mobile sebagai pelaksana rangkaian 5G kedua di negara ini dihargai syarikat telekomunikasi berkenaan. Memiliki pengguna kapasiti 5G paling banyak di Malaysia, ia mampu maksimumkan potensi teknologi 5G untuk manfaat rakyat, industri dan negara. U-Mobile komited memacu rangkaian 5G ke peringkat lebih baik. Situasi di utara Gaza kini melampaui malapetaka. Seluruh populasi berisiko terbunuh sama ada akibat keganasan, penyakit atau kebuluran. Ketua organisasi yang membentuk jawatan kuasa tetap antara agensi PBB mendesak serangan dihentikan segera. Kawasan itu yang kini terkepung dibom tanpa henti oleh Israel dinafikan bekalan bantuan asas dan usaha menyelamatkan nyawa mangsa. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza turut beri amaran ribuan penduduk hilang akses kepada bantuan kemanusiaan dan perubatan. Ini susulan operasi pasukan penyelamat terjejas teruk akibat serangan berterusan Israel. Beliau merayu masyarakat antarabangsa dan institusi kemanusiaan termasuk Pejabat Hal Ehwal Kemanusiaan PBB dan Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa segera campur tangan bagi membolehkan pasukan pertahanan awam menjalankan tugas kemanusiaan mereka. UNIFIL akan terus kekal bertahan di Lebanon meskipun berdepan serangan Israel. Jelas Setiausaha Agung rendah pasukan pengaman PBB, kedudukan UNIFIL berisiko diduduki musuh jika ditinggalkan. Malah permintaan Israel agar berpindah 5 km dari kawasan sepadan dikenali Blue Line ditolak. Sejak bulan lepas, lebih 30 insiden membabitkan kecederaan anggota pengaman dan kerosakan harta benda UNIFIL direkodkan. 20 daripadanya akibat serangan Zionis. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.